Jadi kerja pendakwa raya DPP tu untuk tuduh you. Tu je kerja dia, tuduh you je. Dakwa je. You salah ke tak salah, dia tuduh dulu. Hai, Assalamualaikum. Letih dah dengar Laila explain. Memang betul lah, memang dia pandai explain. Sampai ke part ketiga, Laila masih lagi explain. Okay. So, soalan sekarang yang part ketiga ni Mak nak tanya. Benda ni dah lama dah berlega-lega dalam kepala otak Sebab Mak Nur memang tertanya-tanya. Sebab dulu pernah masuk court as a family member. Okay. kan kalau dalam court kan, kalau jenayah kan, dia ada DPP dengan ada peguam. So sebenarnya DPP ni sebenarnya dia peguam ke tak sebenarnya? Okay, DPP ni dia bukan peguam. Tapi DPP, dia belajar apa dulu? Dia belajar luar juga. Sama lah maksudnya. Sama juga. Maksudnya dari contoh Laila grad, ada orang boleh pilih jadi DPP, ada orang nak jadi peguam. Boleh. Macam tu. Macam tu. Okay, peguam ni adalah biasalah peguam lah yang membela ataupun mewakili orang yang kena tuduh. Okay. DPP ni stands for Deputy Public Prosecutor ataupun dalam bahasa Melayunya pendakwa raya. Timbalan pendakwa raya lah. So, kerja pendakwa raya ni adalah untuk menuduh dan mendakwa sesiapa yang nak dituduh. Okay. So, dia beza kerja macam tu lah. Kalau peguam, orang kata asyik membela orang yang salah. So, pendakwa raya selalu dapat the perception of, dia selalu mendakwa dan menuduh orang yang tak bersalah. Sebab that's just how we work, you know. That's the system. Kan selalu pendakwa raya DPP ni dia tak berapa famous macam peguam. Ya, sebab dia kerja kerajaan. Dan dia memang buat kerja dia adalah makan gaji. Yes. Dia bukan kerja swasta. Dia kerja kerajaan. So peguam macam kita lantikan lah, maksudnya you kena apply kan tu. Kena apply, and then you ada boss you ikut sistem kerajaan. So macam untuk so macam kalau pendakwa raya, kerja dia memang menuduh dan mendakwa orang. Tak kisahlah you ni memang buat ke, you tak buat ke, sebab siapa yang akan putuskan tu? Macam hasil siasatan diberikan pada you dan you perlu bertindak mengikut. Memang kerja dia. Kalau ada report polis dibuat against you, ada bukti-bukti yang mungkin you buat, ada bukti-bukti yang you memenuhi elemen-elemen pertuduhan, menjadi kerja pendakwa raya DPP tu untuk tuduh you. Tu je kerja dia, tuduh you je. Dakwa je. You salah ke tak salah, dia tuduh dulu. Barulah masuk ke pembelaan. Peguam masuk sistem tu dan untuk mewakili dan membela you lah kalau betul you salah ke tak salah. Siapa yang putuskan? Hakim. So that's the system lah. Ada yang mendakwa, ada yang membela, ada yang mewakili dan ada yang membuat keputusan. So sebenarnya tak adalah, kita tak boleh dah rasa macam peguam ni jahat sebelah kaki kat neraka. Sebab orang yang mendakwa pun kerja dia mendakwa itulah je. Dia punya sistem dia. Maksudnya kalau ada orang yang, kalau korang rasa peguam tu membela orang yang salah, sepatutnya korang, kenapa tidak kita rasa ada tak kemungkinan pendakwa menuduh orang yang salah, macam tu kan? Orang yang tak salah. Orang yang tak salah. So sebenarnya bukan itu isu dia. Isu dia adalah itu sistem dia. Ada orang yang kena tuduh, adalah juga orang yang kena bela. Dia kalau semua tuduh, siapa nak bela? Kalau betul. semua nak bela, siapa pula nak tuduh kau? Betul. Jangan macam tu. Lain kali jangan buat salah. Itu je kisah dia. Jangan cakap pasal. Stay out of trouble. Betul. Tapi bukanlah. Maksudnya itu adalah sistem yang memang sepatutnya I rasa sepatutnya sekarang ni dah ramai orang kena faham. Tapi setiap kali ada isu kes mahkamah yang panas, peguam aja yang kena. Peguam aja yang kena. Lepas tu ada satu lagi yang kes Mak nak tengok ada satu lagi yang Ayasu sampai teruk jugalah. Bukan kat you lah, maksudnya dekat orang yang kerja kat undang-undang lah kan. Macam yang hari tu yang dah masuk penjara. Lepas tu keluar. Dapat keluar. Kena ini rasuah lah ni. Mana sistem kehakiman semua tu. You rasa apa komen tentang dah explain dah. Tak apa explain sekali lagi lah untuk I. Sebab I tak dengar lagi explain tu. Tapi tu tak specific on that case. Kali ni kita tak nak mention nama case tu. Case lain lah. Sebab masa tu, time tu kita tengah buat lipstick kot. Laila pakai lipstick baru. Tak silap Laila lah. Lepas tu alang-alang orang tanya, Laila cakap je terus. So case tu bila dah dijatuhkan hukuman dan dia dapat dijamin keluar. So orang pelik lah, kenapa pula selama ni kita orang dengar macam menganggap macam dia dah dibebaskan macam tu kan. Dia kata bukan kena jatuh pula, dah jatuh hukum ke, dah kenapa pula you boleh keluar, macam tu.
That's why lah pentingnya ilmu untuk you belajar undang-undang. So Laila ada cerita briefly lah. Laila kata yang memang dalam undang-undang dekat section 311 Kanun Prosedur Jenayah ada mengatakan kalau you dihukum, you boleh memohon dekat mahkamah untuk satu penangguhan pelaksanaan hukuman. Iaitu basically lah dalam ayat laymannya adalah you dah dijatuhkan hukuman kan, tapi you nak minta dekat court tu untuk you tangguh dulu hukuman you tu sementara you nak rayu ke mahkamah atas. So sebab kalau dijatuhkan hukuman, kalau kes you bermula di mahkamah rendah, you boleh rayu dekat mahkamah tinggi. Kalau you dituduh dan bicarakan di mahkamah tinggi, you boleh merayu ke mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. So sementara nak tunggu you rayu tu, you nak minta dekat mahkamah rendah ni, tolong tangguhkan sekejap saya punya hukuman. Saya nak rayu ni. Tapi so chances dia kalau dapat lah macam tu lah. Katalah kalau dekat mahkamah rayuan nanti, bila you dah merayu, mahkamah rayuan tu kata yang you tak bersalah. So basically hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah rendah tu batal lah. Sekiranya you tak bersalah lah, you walk free. Tapi katalah kalau mahkamah rayuan kata you kekal bersalah, so barulah you akan masuk penjara. Masuklah dalam tu. Katalah tak kisahlah dia punya hukuman apa kan, penjara ke denda ke, barulah you kena jalan hukuman tu. Hukuman tu boleh berubah tak? Boleh. Kalau dekat rayuan kata lepas merayu, kan kadang-kadang kita rayu ada dua sebab. Kita rayu untuk sabitan atau kita rayu untuk hukuman atau kedua-duanya sekali. Okay. So rayu sabitan ni adalah nak kata yang you tak sepatutnya disabitkan. Maksudnya kita ketepikan semua sekali. Ketepikan. Memang tak salah. Tu satu. Tu sabitan. Hukuman adalah you nak minta rayu kurangkan hukuman you tu. Kalau kedua-duanya sekali, kurang berapa tahun macam tu lah. Kalau kedua-duanya sekali, both lah nak kata yang you tak salah. Tapi in case kalau mahkamah rayuan kata I salah juga, tolong hukuman kurangkan hukuman boleh. Macam tu lah. So katalah kalau mahkamah rayuan kata yang you memang bersalah dan I kekalkan hukuman you ataupun I kurangkan hukuman you, dan barulah you akan masuk penjara. Katalah kalau hukumannya penjara, you masuk penjara dan you punya hukuman tu bermula pada tarikh tu. Faham tak? Maksudnya faham tak? Faham. Bermula tarikh yang you kena tangkap Depends on court. Kalau court kata okay, penjara you jalani hukuman you pada tahun you kena tangkap masa tu. Masa dekat mahkamah rendah tu you kena tangkap tahun 2000. So let's say kalau mahkamah rayuan kata macam tu lah, tapi less likely. Kebiasaannya once you dapat penangguhan hukuman itu ditangguhkan completely. Dan kalau you dah dijatuhkan hukuman masa kat mahkamah rayuan, tarikh tu akan start masa tu. Start over again lah. Start over again. Okay. So that's the cons lah. Okay, so daripada cyberbully sampai cerita tentang dia punya ni, nampak tak? Betapa tu Laila dah explainnya dia. Tapi ada satu benda lagi, aku ni asyik nak tanya je. Cuma Mak Nur kan, I rasa lah kalau lah, sebab tu lah Mak Nur ni sesuai tengok tahi, tengok kahak je kat tempat kerja. Tak sesuai jadi lawyer. Sebab I sangat emotionally attached. Tapi Mak Nur memang tak dapat bayangkan, ada dua bidang ni Mak Nur tak boleh pergi. Satu psychologist, satu lagi lawyer I rasa. Sebab kita bekerja dengan, faham tak? Kita macam mana? Macam mana aku nak hidup dengan aku dibebani oleh masalah orang? Kau faham tak? Betul. Faham sangat. So macam mana? Kalau Mak Nur kalau jadi lawyer, mungkin aku jadi lawyer yang tu kot. Lawyer yang rumah-rumah tu. Yang tak pergi court tu. Kau beli rumah, kita sign je. Kita nak dengar lah masalah kau. Itu pun masalah tau. Berebut rumah pakai ada je. Tak, dia kalau pekerja peguam ni, memang you akan terambil tahu pasal masalah orang. Tapi macam mana? Okay, macam Laila, I learn this and I'm still learning Mungkin disebabkan you lawyer, you boleh handle cyberbully kot Maybe. Because I try to understand people. Tak adalah. Laila still belajar lah. Ni apa yang kita panggil mengasingkan perasaan kita dengan kerja. Macam mana? Personal life. Orang macam Laila punya previously Laila belajar masa Laila chambering. Bos Laila kata masa Laila ajar, we have to have that compartmentalized brain. You have to compartmentalize benda-benda so, ada section lah. Yeah, section. So kalau kerja, kompartmen ni. Lepas tu kalau dah habis kerja, tutup, buka kompartmen baru pula. You nak bercinta, you nak mengentan benda lain, semua you buka kompartmen baru. So benda tu Laila masih belajar lah. Dan Laila, I really look up to my boss because she manage, sometimes she gets angry at certain things. Betul. But when it comes to work, she knows how to handle the work. Sometimes she's angry for the work.
Tapi when it comes to personal, she knows how to handle, you know. So dalam belajar pada dia lah. Sama juga kat dalam mahkamah. Dekat dalam mahkamah kan kita dengan pendakwa raya. Betul. So kita memang kebiasaannya kita bergaduh lah dengan pendakwa raya. Betul. Tapi kita tak bergaduh memaki hamun macam tu. Kita dekat dalam mahkamah itu kita kat Facebook. dekat mahkamah Facebook kita maki hamun. So kalau dekat mahkamah profesional lah. Walaupun I tak setuju dengan you, sebab I peguam you pendakwa raya. You nak tuduh anak guam I, and I nak bela anak guam I. So memang kita akan tak sependapat. Tapi look how professional they are, you know. Masa mahkamah bersidang, bagi tahulah, rakan bijaksana saya ni telah memesongkan mahkamah. Macam like very, kita panggil like tak setujulah gaduh kan. Tapi bila dah habis kes, okey je, macam just okay puan, balik dulu puan. Ya, bila Laila cakap macam tu, Manu teringat Manu memang ada pernah duduk dalam mahkamah tu sebab jadi orang yang melihat prosedur perbicaraan tu. Kita ni adalah ahli keluarga kepada orang yang kena tuduh tu lah kan. Kita nampaklah peguam dengan DPP ni berhujah. Kita dengar ni sakit hati ni. Kan. Maksud bila habis dah bersurai, berbaik pula. Bukanlah berbaik, maksudnya dia orang boleh boleh gelak-gelak, boleh sembang macam rakan kerja yang biasa tau. Time tu I punya pandangan, I rasa macam dia orang ni tantah ambil maksudnya as a game. Macam game je. Macam tu ke? You have to be professional lah. Tapi sebenarnya ada je peguam yang gagal untuk be professional. I have to admit. Sebab kita manusia ada hati biasa, kan. Kadang-kadang it gets personal pula. Apa hal kau nak kata macam ni kat mahkamah? Apa hal pula kau nak kata aku sekian-sekian dekat depan mahkamah? Tapi that's how we are lah. We are learning. And I learn from my boss that she's professional. Maybe because she has she was a DPP before, so she knows how DPP works. She knows how the magistrate work. She knows how lawyer works. So she knows everything lah. So Laila belajar pada dia yang work is work. You have to win. You have to convince the court to be on your side. But when the court has adjourned, bila dah mahkamah dah bersurai, janganlah you pergi tag lagi orang tu. Be professional lah. Sebab lepas dah habis kes tu, nanti kita nak kena contact dia juga. Sebab ada dokumen-dokumen nak bagilah, ada benda nak kena serah lah. So nak tak nak, you kena juga berhubung dengan dia. So be professional. Kalau bergaduh-gaduh kan susah pula nak. Dia tak nak terima pula. Dia tak nak menyenangkan kerja you. You ajak jumpa dekat sekian-sekian, dia kata, oh no, kena datang kat office I. So sepanjang-sepanjang ni macam okey lah. Laila dengan DPP sebenarnya okey je lah. Tak ada masalah lah. Bekerja dengan, tak ada masalah lah. Laila kan junior. Belum cukup dibenci lagi. Tak tahulah. Belum lagi cukup haul untuk dibenci agaknya. Belum ada personal vendetta dengan mana-mana DPP. Betul. Okay, so since kita yang dah di part yang ketiga kan, asalnya kita nak cerita pasal cyberbully tadi kan. Okay, so kita kena bagi guideline sikit lah kepada pendengar-pendengar semua. Macam mana seseorang tu dia nak tahu yang ketika mana yang dia perlu macam put a stop lah kepada cyberbully ni. Ke dia kena, yelah setengah orang tak boleh nak handle lah. Ada orang macam Makno ni macam kat social media kan I memang pengelipur lara. Tapi sebenarnya betul tau, bila I seorang yang suka happy-happy, banyak sebenarnya orang DM Makno yang sebenarnya dia orang kena cyberbully. Thank you lah Makno buat video lawak-lawak, akak sebenarnya stress sangat kena orang cakap-cakap macam ni. Macam tu lah. Sebenarnya banyak je sebenarnya orang kat social media dia tak boleh nak handle. Dia tak boleh nak handle. So macam mana kita nak cakap kat orang supaya dia orang boleh prevent diri dia orang daripada kena cyberbully? Kita cakap kepada yang mangsa dulu. Okay. Laila rasa, okay, once kalau you mangsa, means you mangsa cyberbully. Sampai tahap mana sebenarnya cyberbully? Takkanlah, Makno kau gigi jarang. Takkan cyberbully. Kalau macam tu, tak payahlah main social media. Faham tak maksud Makno? Faham. Dia macam ni, kalau you on social media, first thing first, you kena tahu the consequences, the risiko. Bila you berada di social media, you membenarkan orang untuk melihat you dan you tak boleh stop mulut orang kadang-kadang. So dia ada thin line tau between cyberbully ataupun kau sebenarnya anja. Anja. Faham tak? Faham. Macam mana? Faham tak maksud Anu? Faham. Untuk macam mana? Because like you said kan, there's a fine line, very thin line between cyberbullying and you sebenarnya oversensitive ke? Oversensitive. Pada Laila lah, kita memang ada hati perasaan. Okay? Kita memang, kalau kita baca benda tu,
semua benda kita sikit hati sebenarnya. Tapi dekat mana yang kita rasa macam this is cyberbullying. Betul. When is that? Betul. First, bila you rasa yang you sangat-sangat terkesan. Apa yang dicakapkan tu memang sangat-sangat teruk. Kata you pelacur lah, kata pasal mak bapak you lah, cakap pasal tu, that's cyberbullying, you know. Kalau benda tu you boleh take action, that's considered cyberbullying. Sampai tahap dah boleh ada macam ada undang-undang kat situ lah kan. Ada undang-undang, ada. Kita dilindungi. Okay, so macam tu lah. Tapi yelah macam you cakap tadi kan, kalau kat social media ni setengah-setengah pembuli ni dia punya stand dia apa tau, dia punya defense dia adalah engkau yang post. Kau kenalah berani untuk menerima pandangan orang. Betul. Kadang-kadang kalau dia kata macam tu dekat Laila lah kan, you yang post, so you kenalah, because I had that. Ada je pernah kata kat Laila, mesti orang you yang tu post, so you kenalah hadap benda tu. You yang membuka ruang. I'll just say, yes, aku boleh hadap benda tu. Kau boleh hadap proses mahkamah. Betul. Ataupun kan? Proses santau mungkin juga cakap. Boleh juga. Proses santau nak berak kaca ke? Boleh juga kalau kena salah orang. Kalau you rasa yang I sepatutnya faham, dan you pun kena faham lah, kita ada undang-undang. Apa yang you cakap tu sepatutnya you behave. You know, kalau you rasa yang you tak ada duit, behave. Betul. Jangan nak macam-macam. So kepada mangsa buli ni, kita nak cakap macam mana? Okay, first, kalau benda tu sangat-sangat teruk, contohnya macam ugutan jenayah, report polis lah. Report polis, because untuk keselamatan you, just in case, so you tak tahu ugutan tu diorang berniat ke tak berniat. Let's say kalau sebenarnya diorang memang betul-betul boleh buat benda tu, betul. So make sure you buat report polis. Dan kalau second, kalau ianya merupakan fitnah, apa yang dikatakan pada you tu benda yang tak betul, yang diada-adakan, dan kalau you ada duit, you boleh saman lah. Kalau macam bersifat macam jahat je, jahat mulut lah kiranya, ada ke? Because it can be argued in court. Semua orang boleh memulakan saman, cuma valid ke tak, macam menang ke kau tak. ni buruk, tapi memang kebetulan memang kau buruk macam mana? Fitnah ke tu? Itu dia boleh guna defense. Dia boleh argue, dia kata itu memang justifikasi. Dia memang buruk. So maksudnya macam ni lah Makna punya pandangan adalah, kita sebagai orang yang berada di social media ni, kita macam Laila kata tu lah, kita kena faham lah risiko dia. Risiko, sehati-hati. So kita pun kena behave jugalah supaya janganlah buka ruang untuk orang kecam you. Betul. Tapi kalau kita dah berbuat baik pun orang kecam, itu lain cerita lah. Sebab kadang-kadang ada juga orang kat social media ni, mana tengok dia macam dehydrated. Dia kehausan kecaman. Dia macam perlu disirami dengan caci maki baru hidup, baru dia mekar. Kalau tak disiram, kalau dia macam betul-betul tanah yang gersang. Ada juga mana tengok orang macam tu lah, dia ada saja nak buat supaya dia dikecam kan. Kalau macam tu padalah muka kau. Betul. Dia you have to know lah, you have to know the limit. So setiap kali kalau orang tanya Laila, Laila apa nasihat kalau dia pun nak start herself on social media juga, apa nasihat Laila? Laila kan nasihat benda macam tu lah. You have to know that you are letting yourself out in public. So you have to know that some people might not like you, might hate you for the things that you didn't do wrong. Betul. So you have to bear with the consequences. Try to calculate the risk. And second, kalau you adalah pengguna social media, make sure that you know your limit. Kalau you tak setuju dengan orang, macam mana cara you nak tunjuk you tak setuju? Adakah memaki hamun orang tu adalah cara yang betul? Jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang, kalau tak setuju, tahu dan pandai cara untuk bagi tahu you tak setuju. Betul. Dan kalau ianya mengenai peribadi seseorang, hidup orang tu sendiri yang tak mengganggu masyarakat, tak mengganggu hidup you, let it go. Betul. Kalau kau tengok orang gelek-gelek, kau tak suka, scroll. Scroll je. Tak payahlah kau maki bapak dia, anak you dia, mak dia. Dia ada hidup dia. You tak puas hati dengan hidup you, usaha untuk baiki hidup you. You know? Betul. Dengki ni, ya Allah, dia makan diri you je. Tak payahlah you nak ni. Kesian lah. Tapi memang betul lah, saya rasa kadang-kadang I ada terfikir juga 10 tahun lalu hidup aku tak macam ni. 10 tahun lalu hidup kita tak macam ni. Sekarang ni kita menderita juga sebenarnya. Tapi bila kita yang decided untuk terjun dalam benda tu, this arena, so kita kena apa orang kata, bersedia lah. Kena bersedia Laila lah. percaya dua-dua kena. You yang nak start be on social media pun, you kena prepare with the risk. You yang dah memang di social media pun, you kena tahu limit you kat mana. Dua-dua kena balance. I think that's the only way how to buat social media ni a healthy place to live in, a healthy place to be on. You know, orang yang on social media, you have to betul. Kalau lah semua orang baik-baik, sebenarnya okey je social media ni. Aman je hidup kita. Betul, aman je hidup kita. Kita nak menentang kerajaan. Aku tengah live, mana gigi jarang.
Mana gigi jambul ni? Biarlah. Kita nak kahwin tau. Bini aku tak komplain pun kau orang komplain. Kau mengentan pasal gigi orang kenapa? Kan? Sibuk. Boleh gigit lagi okey lah ni. Mengentan pasal hidung orang. Mengentan pasal hidung orang. Jangan. So sebelum kita end, kata-kata last kepada pembuli. Kepada pembuli cyber. Apa yang nak cakap? Kepada pembuli cyber. Kepada pembuli cyber. Nampak? Lala nak hantu. kata, kalau you belum kena apa-apa tindakan, kalau you boleh hentikan. Kalau you rasa macam like you keep on mencabar, you tak tahu siapa yang you bully tu, you tak tahu siapa belakang dia. Kalau you rasa macam you ni banyak sangat duit, teruskan. Tapi kalau you rasa macam, you should stop. Cuba tengok dalam hati you tu, kalau ada sekelumit rasa kesian dan simpati, untuk you kena fikir cara, kalau orang cakap dekat you macam tu, macam mana kesan dia. Kalau you rasa sedih, then you shouldn't be doing that to other people. Betul. Maksudnya kita treat orang macam mana kita nak treat. Kalau macam Laila lah kan, Laila kata kalau you buat jahat dengan I akan buat jahat dengan you. Betul. So you jangan expect I ni nak sweet-sweet dengan you bila you dah kutuk maki I. Betul. You will get what you deserve. Sebab lain orang lain caranya. Kalau ada bukan orang dekat sini, Tuhan nampak. Betul. Ada orang LOD, ada orang saman, ada orang berdoa. Ada orang berdoa, ada orang Allah, santau. Tengok ni dia buat aku. Yelah macam tu tau. Aku mengadu kat Tuhan tau. Mengadu kat Tuhan, kita jumpa di mahkamah akhirat. Macam tu. Lagi teruk tu. Okay. So behave lah. Kita ni kat mana-mana pun kita berada, di dalam real life ke, dalam social media ke, kita kena, orang yang baik ni dekat mana-mana pun akan jadi baik. So jadilah orang yang baik. Betul, jadilah orang baik. Janganlah cakaplah benda yang baik-baik sahaja. Jangan pasal tu je. Betul. Hidup kau dah aman, biarkan dia aman. Kalau hidup kau sengsara, biarkan dia kekal sengsara begitu je. Jangan ditambah lagi luka tu. Jangan tambah lagi. Dah, sudah. So ingat tu kepada semua pesaing buli. Okay. Terima kasih. Okay, Terima kasih dah banyak sangat dah dia explain. Okay, terima kasih. Off camera sambung. Lepas ni kita sambung explain lagi. Terima kasih tau datang. Okay, nanti bila I jemput lagi. Okay. InsyaAllah boleh. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.